Okey, kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bertemu kita sekali lagi pada petang yang berbahagia ini dalam usaha kita untuk memperbaiki kualiti solat kita. Moga-moga solat kita ni solat yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita keadaan sah takbiratul ihram dah. Ni takbiratul ihram dah, keadaan jari sudah, ni sudah. Niat. Niat pun dah baru ni. Okey, sebelum kita masuk kepada yang seterusnya, ada siapa-siapa nak tanya tak tentang ta'arud ta'yin baru ni? Qasak ta'arud ta'yin, kokoklah tak faham lagi. Ada tak? Sebab niat sebenarnya benda mudah. Kita saja yang memayah-mayahkannya. Sebab jadi payah pasal apa? Kita nak officialkan niat tu. Sedangkan niat tu adalah lintasan hati. Kita nak buat apa ni? Itulah niat. Dia benda tu datang sedetik je. Tap. Itu je. Adapun yang kita biasa buat itu adalah kita translate dalam hati. Translate dalam hati itu bukan niat. Dia translate lah. Cuma apabila ada translate dalam hati dengan sendirinya niat tu ada. Tidak kenapa dia translate. Tapi tidaklah memerlukan kepada official sebegitu niat. Okey, qasak ta'arud ta'yin dah, wajib sunat dalam solat. Dia dah terang dah qasak ta'arud ta'yin. Okey. Kedudukan tangan selepas takbiratul ihram. Jadi apabila kita niatkan, kita kata kita niat tu ialah dalam takbiratul ihram. Kita dah nampak dah takbiratul ihram ialah lebih kurang beginilah, tepat tangan menghadap kiblat. Kemudian pangkal ataupun sebahagian daripada tangan kita adalah selari dengan bahu. Kemudian ibu jari selari dengan telinga. Bawah telinga tu, cuping telinga yang bawah ni. Kita angkat begitu. Okey, itu pada orang lelaki lah. Orang perempuan dia setakat bahu sajalah. Sikit atas dada sikit macam tu je. Okey. Cuma apabila kita dah siap berniat, maka kita pun habis niat tu kita turunkan tangan kita. Okey, apabila kita turunkan tangan kita, macam mana kedudukan tangan? Okey. Okey, apabila kita kata tangan kanan menggenggam tangan kiri, diturunkan ke bawah dada dan di atas pusat serentak selesai menyebut takbiratul ihram. Maknanya lepas bar itu, ketika bar itu tangan kita berada, tangan kanan tu menggenggam tangan kiri. Tapak tangan kanan menggenggam tangan kiri. Kat mana duduk? Di bawah dada, di atas pusat. Nanti kita tengok gambar. Okey, ini adalah sunat hai'ah. Ini adalah sunat hai'ah. Apa maksud sunat hai'ah? Ingat lagi tak? Ni boleh tanya ni. Ingat lagi tak sunat hai'ah tu apa? Datuk Azam lah jawab.
Sunat hai'ah Ustaz, Ha. maksudnya adalah kalau kita terlupa, tak perlu sujud sawi lah. Ha. Mana kalau kita buat, memang apa dapat pahala lah kan? Ya. Ha. Mana lagi comel lah semayang kita. Sebab kalau gambaran kedudukan seorang manusia, sunat hai'ah tu macam apa? Ingat lagi tak? Kalaulah di compare dengan tubuh manusia, sunat hai'ah tu kat mana duduk? Oh, jadi. Ingat lagi tak? Jadi saya tak ingat. Rambut. Rambut. Oh, rambut. Duduk rambut. Maknanya dia tidak mencacatkan sembahyang. Kan? Dia tidak mencacatkan sembahyang. Macam orang tak ada rambut, taklah ada orang kata, oh dia ni OKU. Pasal apa tak ada rambut? Bukan. Orang tak kata kalau orang tak ada rambut ni OKU. Cacat, bukan orang cacat. Tapi kalau ada rambut, nampaklah comel. Tak ada rambut pun taklah, tak handsome lah sikit. Pada setengah orang. Tapi setengah orang tak lagi handsome. Okey. Jadi sunat hai'ah tu macam tu lah. Maknanya kalau kita buat ni comel. Dapat pahala. Kalau tak buat, tak apa. Tak cacat. Okey. Satu lagi nama sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini, kalau kita tak buat, cacat. Tapi sembahyang sah. Macam kita kata sunat ab'ad apa, tahiyat awal. Itu tak buat, sembahyang sah. Tapi cacat lah. Macam orang tak ada tangan lah. Hidup. Tapi tangan tak ada. Macam tu lah. Dia masih hidup lagi. Jadi, itu makna sunat hai'ah. Jadi, kalau kita letak tangan kanan atas tangan kiri, serentak selepas sebut takbiratul ihram. Selesai takbiratul ihram, letak tangan kanan atas tangan kiri, dan dekat mana kita letak tu? Iaitu di atas pusat di bawah dada. Okay. Kalau kita, ini dalam mazhab kita lah ya, dia kedudukan ni banyak cara. Sebab banyak mazhab kan. Mana satu betul? Betul semua. Okey, kalau khilaf di kalangan mazhab, siapa betul? Betul semua. Dari segi zahirnya betul semua. Sebab masing-masing ada dalil masing-masing. Yang ni bawa hadis, yang ni bawa hadis. Okey. Yang betul benar di situ itu hanya Allah saja yang tahu. Yang kita ikut mazhab mana-mana pun, kita mazhab Syafi'i, kita ikut Syafi'i lah. Okey. Tapi kita kata mazhab lain pun betul juga. Tapi sebab kita mazhab ni, kita ikutlah apa yang kita belajar. Okey. Itu kedudukan tangan selepas takbiratul ihram. Apa dalilnya? Iaitu hadis summa wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'idi. Okey. Kemudian baginda SAW meletakkan tangan kanannya di atas belakang tapak tangan, pergelangan dan lengan kiri. Maksudnya tangan kanan baginda SAW itu kena pada 3 tempat. Satu kena pada tapak tangan kiri, kena pada pergelangan kat sendi itu, dan kena pada lengan kiri. Ada 3 tempat yang kena. Ikut berdasarkan kepada hadis ini. Okey. Nanti kita tengok gambar kita faham. Okey. Ini kedudukan macam mana kita letak tangan dalam mazhab Syafi'i. Okey. Nampak gambar tu? Yang pertama, kita lepaskan 3 jari. 3 jari duduk tengah. 2 jari pegang pergelangan tangan. Itu boleh. Yang kedua, posisi kedua ialah posisi 2-1. Nampak tu?
Dua atas iaitu ibu anda jari telunjuk dengan jari tengah. Okey. Ibu jari dengan jari kelingking pegang sendi itu. Kemudian dua jari telunjuk dengan jari tengah duduk belah atas, jari manis duduk belah bawah. Itu boleh juga posisi 2-1. Itu cara letak pegang tangan tu macam mana. Okey. Boleh juga buat yang posisi yang ketiga iaitu posisi 1-2. Jari telunjuk belah atas, jari tengah dengan jari manis belah bawah 2. Yang pegang tangan ialah pegang sendi ialah jari kelingking dengan ibu jari. Pun boleh juga. Kemudian yang kebiasaan kita buat ialah menggenggam dengan seluruh jari-jari. Ini yang biasa kita buat. Kita genggam semua atas. Okey. Kalau kita tengok ya. Kalau kita tengok genggaman dia tu, kalau kita tengok ya. Makna memang betul lah kena 3 tempat. Kalau kita tengok kan. Ni satu tapak tangan kita ni, satu kena di tapak tangan ujung ataupun pangkal tapak tangan kiri. Kemudian dia kena pada sendi ni. Dan kita pegang kena pada lengan. Maknanya 3-3 tu kena. Okey. Ini yang biasa kita buat. Jadi kita ada pilihan lah. Kalau tengok orang tu kita faham lah. Kadang orang dia pegang 3. Macam tu 3 kan. 3. Macam mana nampak 3. Okey. Kadang pegang 3, kadang 2-1 dan 1-2 boleh belaka. Ini untuk ilmu kita lah kan. Yang biasa kita faham pegang genggam semua. Apa pun boleh. Okey. Ada posisi yang kelima. Ini mazhab lain semula. Ada posisi yang kelima. Iaitu menggenggam pertengahan lengan. Nampak tu? Yang orang kita nampak dia pegang belah kiri sikit. Bukan belah kiri banyak. Yang salahnya belah kiri banyak. Sebab tengok juga orang pegang belah kiri tapi terlalu kiri. Itu tak ada. Dia jadi kiri itu kenapa? Sebab ada hadis yang Nabi SAW menggenggam pertengahan lengan. Maknanya tapak tangan kita tetap kat situ. Cuma apabila kita pegang di lengan, mana gambar? Okey, tapak kanan, tapak tangan kita tetap di tengah tu. Cuma apabila ada riwayat yang kita pakai pegang di lengan, di pertengahan lengan, jadi macam ni tu nampak macam kiri sikit. Nampak sengit sikit tu. Bukan dia letak macam ni. Payahlah kalau duduk bukan depan ni tak nampak gambar kan. Okey, kalau kadang-kadang kita tengok dia buat terlalu kiri. Dua-dua pegang tapak tangan kiri sampai dekat dengan rusuk. Sengit dia sembahyang. Yang itu tak ada. Itu tak ada riwayat itu. Tidak ada mazhab yang kata macam tu. Okey. Tapi ada buku yang sebut tentang tu. Dia ada falsafah dia macam mana, entah dia reka dia mana entah. Ustaz, Ya. ada pertanyaan. Ya. Kalau macam wanita kan dia ada pakai gelang ataupun macam saya pakai jam ke belah kiri. Lalu kalau ada gelang ke jam ke kita tak buka je, kita pegang jam atau gelang kita tu. So apa macam mana hukum dia Ustaz? Tak ada apa. Tak apa ya? Tak ada apa. Saya pun saya pegang kena jam saya juga. Okey Ustaz. Tapi kita still boleh buat. Walaupun ada jam, boleh buat juga untuk 3 jari macam ni pun masih jam atas jam. Tapi tak apalah. Okey, kalau nak buat jam lagi bagus. Okey Ustaz. Okey, nampak macam mana dalam mazhab kita, macam mana cara pegang tangan. Okey, orang lelaki orang perempuan samalah boleh buat macam tu belaka. Okey.
Ada mazhab lain kita tengok. Takut-takutlah kita jumpa dalam sembang jemaah, kita pun tanya-tanya, "Uish, macam mana buat macam tu?" Supaya kita ada ilmu, supaya jangan mudah-mudah kita menyalahkan orang. Sebab ada orang ni dia tak taksub mazhab, kata, ni puak sesat mana pula. Mana ada orang letak tangan kat situ. Dia tak belajar. Okay. Jadi kita tengok mazhab lain macam mana. Okey. Yang pertama kita tengok mazhab Hambali. Mazhab Hambali dia di bawah pusat. Okey, dia pegang tapak tangan betul. Tapak tangan betul. Cuba kita tengok tu gambar tu. Jelas tak gambar ni dalam skrin sahabat-sahabat semua? Jelas. Jelas, okey. Ya. Kita tengok mazhab Hambali, dia pegang tapak tangan. Dia letak tapak tangan kanan atas tapak tangan kiri. Kemudian letak di bawah pusat. Itu mazhab Hambali. Kemudian mazhab Hanafi pun sama. Siapa pernah tengok cerita Muhammad Al-Fatih? Ada cerita Fatih yang Turki punya filem tu. Siapa pernah tengok? Tak pernah tengok ke? Turki lain pernah Ustaz yang Tajuk dia Fatih, F-E-T-I-H. Ada dalam YouTube tu. Cerita macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih menakluk kota Konstantinopel. Okey. Jadi ataupun Istanbul. Jadi dalam cerita tu kalau kita tengok dia sebelum dia orang solat berjemaah. Dan imam dia memang kedudukan tangan macam ni. Itu tapak tangan dia bawah pusat, tapak tangan kanan atas tapak tangan kiri. Memanglah pasal apa? Orang Turki memang mazhab Hanafi. Okey, ada satu mazhab yang agak hebat sikitlah. Dia tak pegang mana-mana, dia lepas je. Allahu Akbar, terus lurus tangan ke bawah. Kalau kita pergi ke Mekah mungkin jumpa. Masjid UAE pun mungkin ada. Dia tu tangan dia lepas ke bawah. Itu mazhab Maliki. Jadi orang buat macam mana pun betul. Okey. Nak letak atas dan bawah dada, itu mazhab kita atas pusat. Nak letak bawah pusat, itu mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ataupun lepaskan tangan seluruhnya, relax je, itu mazhab Maliki. Ada satu lagi, ni mazhab baru sikitlah. Iaitu tangan letak atas dada dekat dengan leher. Biasa jumpa tak? Orang buat macam tu. pernah. Letak atas tinggi-tinggi. Ada. Yang itu tidak ada dalam mazhab 4. Tak ada. Itu mazhab Nasaruddin Al-Albani. Siapa tu tahu tentang Nasaruddin Al-Albani, itu Saudi lah, lebih kepada aliran Saudi lah. Dia letak atas tinggi. Itu baru tu. Tapi dia ada dalil hadis dia. Okey. Mana kalau buat pun okey, ada sandaran, tak ada masalah. Cuma bukan daripada mazhab 4 lah. Okay. Boleh kita kata okey, boleh, tak ada masalah. Yang tak betul macam mana? Macam mana tak betul? Macam mana tak betul, Syakir? Mana letak atas ni pun boleh. Letak tengah pun boleh. Tengah. Letak bawah pusat pun boleh. Yang tak betul macam mana? Allahu Akbar letak atas tekuk macam ni. Itu tak boleh lah. Itu lain cerita. Tapi sah ke tak kalau macam tu? Allahu Akbar letak macam ni. Sah ke tak sah? Tak sah. Sah. Sebab apa? Letak tangan ni macam mana pun boleh sebab dia sunat hai'ah. Ya. Tapi pelik lah. Tapi pelik lah. Makruh lah buat macam tu. Sebab menyalahi sunnah. Tapi dia tidak membatalkan sembahyang.
Tapi ganggu orang kok Ustaz. Kalau semayang seorang-seorang, Orang lain. kalau semayang Orang lain seorang-seorang, pelik. tak kacau orang. Doa kalau jemaah. Kalau di surau. Kalau jemaah, Hilang tumpuan. pelik lah. Orang. Macam Ultraman je Ustaz. Okey, itu cara dia untuk letak tangan. Jelas Hilang. Jelas. Okey. Ke ilmu lah tu. Mungkin lama ni kita tak tahu. Oh gitu punya banyak cara. Okey. Syakil letak tangan macam mana? Biasa. Yang 1-2. Oh, 1-2. Oh. Kalau 1-2 ni memang orang belajar ni. Bukan saja-saja orang buat 1-2 ni. Baca pondok. Mesti orang belajar. Orang hak belajar sikit-sikit biasa dia genggam habis. Saya lah tu Ustaz, 4. Ya? Memang saya genggam habis. Genggam habis ni hak kita belajar, kebiasaan orang belajar hak genggam habis tu lah. Tapi tak ada masalah nak buat macam mana pun, okay, boleh belaka. Habis itu Tapi kita tak payahlah buat ikut-ikutan ya. Jangan pula sembahyang Zuhur tak kat dada, sembahyang Asar atas kat leher, sembahyang subuh bawah pusat. Tak perlulah buat macam tu. Kita ikutlah mazhab kita lebih mudah. Tak payahlah nak mencuba-cuba. Yang ni untuk pengetahuan kita. Okey, orang buat banyak ini mazhab ni, orang mana mazhab ni. Okey, tak ada masalah, semua betul. Yang mana selesa. Habis itu. Okey, selepas tangan diletakkan, apa yang perlu kita buat? Lepas tangan tak dah. Sekarang kita mazhab kita letak tangan kanan atas tangan kiri, bawah dada, atas pusat. Lepas dah letak tu, apa yang perlu kita buat pula? Itu yang pertama kita kena buat, iaitu nama dia saktah. Saktah tu apa? Berhenti sebentar antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Ini sunat. Jangan kita Allahu akbar kabira walhamdulillah. Itu tidak ada saktah. Untuk dapat sunat apa? Allahu akbar kabira. Baru mula. Okey, kena ada berhenti sekejap. Ada perhentian di situ. Kita kata bus stop. Macam bus stop lah. Kita berhenti. Jangan Allahu akbar kabira terus. Berhenti sekejap. Sekejap tu macam mana? Lebih kurang kadar subhanallah. Berapa? Subhanallah dan 2 saat je kan? Lebih kurang itulah. Yang kedua, barulah membaca doa iftitah. Doa iftitah ini juga adalah sunat hay'ah. Sunat hay'ah maknanya kita tak baca pun tak apa. Tidak mencacatkan solat dan tidak perlu sujud sahwi. Baca doa iftitah. Okey deh. Apa dia doa iftitah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya merahkan sikit wa ma ana minal musyrikin dengan wa ana minal muslimin. Kadang-kadang orang tertukar. Dia baca hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Habis terbalik kod. Wa ma ana minal muslimin minal musyrikin maksudnya aku tidak termasuk di kalangan orang musyrikin.
Aku tak masuk di kalangan orang musyrikin, orang musyrik. Tiba-tiba dia ubah wa ma ana minal muslimin. Aku tak masuk di kalangan orang Islam. Habis dah lah. Lebih-lebih lagi kalau kat akhir tu dia tertukar juga. Wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Habis ceritalah kalau macam tu. Aku ni termasuk di kalangan orang yang musyrik. Jadi kena ambil perhatian ni, jangan tertukar antara dua ni, musyrikin dan muslimin. Okey, itu doa iftitah. Apa maksudnya? Allahu akbaru kabira, Allah Maha besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah pagi dan petang. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Okey. Aku hadapkan mukaku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, hal keadaannya bersih dan dalam Islam. Muka aku ni tidaklah wama ana minal musyrikin, tidaklah aku termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Inna solati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan yang memiliki sekalian alam. Wa bidzalika umirtu, yang demikian aku diperintahkan. Okey, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikian aku disuruh. Wa ana minal muslimin, dan aku di kalangan orang-orang ataupun golongan muslimin. Itu maksud sunat hai'ah. Cuma nak tanya sikitlah, masa kita baca selama ni, kita faham ke tak? Tu kena tanya. Faham ke tak? Faham sikit-sikit Ustaz. Dia tak boleh sikit-sikit. Sangat. Dia kena faham habis. Sebab apa? Sebab sembahyang ni ialah kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dialog dengan orang, adakah kita macam burung kakak tua? Kita tak tahu apa benda yang kita cakap. Kalau dengan orang pun kita tak sanggup berkata kepada dia apa yang kita tak tahu apa maksud. Maka dengan Allah yang kita hadap diri kita, wajah kita setiap hari, macam mana kalau kita tak faham apa yang kita ucap kepada Allah yang mencipta kita? Satu perkara yang menyedihkan. Betul, satu perkara menyedihkan. Dah berapa lama kita sembahyang? Sejak dia kanak-kanak lagi kita sembahyang. Sampai ke tua tak tahu makna, tak faham apa kita ucap dalam sembahyang. Oh, itu sangat menduka cita kan? Kalau kita tak faham makna sembahyang kita tidak ada roh. Sembahyang kita tak ada roh, tak ada apalah. Cuba kalau kita menghadap raja, setiap patah perkataan kita jaga dan kita faham apa yang kita ucapkan. Itu depan raja. Tak ada orang depan raja dia tak tahu apa benda dia cakap. Merapu, tak ada. Mesti dia susun perkataan dia, dia tahu apa yang diucapkannya. Okay. Apatah lagi ini raja segala raja. Okey. Jadi siapa yang belum ingat kena hafal satu persatu. Masa kita baca tu Allahu akbaru kabira, dalam hati kita Allah Maha besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah, pujian yang banyak. Biar ada macam tu barulah khusyuk datang. Kalau kita semata-mata kita ucap mulut, fikiran kita menerawang entah mana-mana, macam mana nak khusyuk? Cuba kita translate. Di situ boleh timbul khusyuk tu. Bukan maksudnya orang translate ni mesti khusyuk, tidak. Tapi itu boleh menolong untuk kita khusyuk. Sebab apa? Sebab kita faham apa yang kita ucap. Hati kita selari dengan mulut kita. Boleh
Kita kan ni orang yang kita buat ni nak baiki solat ni kan. Nak baiki solat kita. Jadi antara ni kena baiki ni. Kena faham apa yang kita ucapkan. Okey. Seterusnya. Itu bacaan. Nanti kita akan cerita lagi tentang doa iftitah tu. Itu baru sebut doa iftitah. Dia ada syarat-syarat dia lagi. Selepas tangan dia, ni sambungan ya. Okey, apa itu doa iftitah? Iftitah bermaksud pembuka. Pembuka, iftitah, pembukaan. Dan dibacakan dalam mana-mana solat fardu dan sunat. Kita baca doa iftitah. Mana-mana kita semayang fardu ke, semayang sunat ke, semayang apa ke, kita baca doa iftitah. Sunat kita baca. Kecuali. Teng. Kecuali solat apa? Solat jenazah. Betul Syakir? Kecuali solat apa? Kita tak baca doa iftitah. Solat apa Ustaz ya? Solat jenazah ya Ustaz. Solat jenazah. Jangan duduk baca iftitah. Solat jenazah tak ada iftitah. Tiba-tiba Allahu Akbar kabirah habis kita. Dia tak ada Solat jenazah tak ada iftitah. Solat lain Ustaz, ada doa kalau iftitah. kita tak tahu kata kita buat jenazah sendiri, kita baca iftitah dalam solat jenazah. Boleh ke? Boleh tapi tidak disunatkan. Okey. Taklah membatalkan sembahyang. Tapi itu tidak disunatkan. Kalau siapa baca itu nampak jahil penuh. Tapi kalau dia buat lebih pada tu, maka itu jadi batal lah. Solat jenazah. Contohnya solat jenazah dia rokok dan sujud. Itu turut benar. Itu memang batal. Mana ada tambah rokok sujud. Tapi pernah berlaku. Pernah berlaku orang solat jenazah, dia rokok dan sujud. Ni saya nak cerita sikit. Imam dia ke bawa macam tu Ustaz? Kan ikut imam. Bukan Imam tak rokok, tak sujud, buat ini apa? Orang Ikut. jahil nak buat macam tahu. Oh. Kisahnya berlaku di Mesir. Oh, Mesir. Berlaku di Mesir. Seorang artis meninggal dunia. Jadi untuk menghormati artis tu, datanglah kawan-kawan artis lain semayang jenazah sendiri-sendiri. Lepas orang ramai semayang jenazah, dia orang datang untuk semayang jenazah, puak artis saja. Artis ni bukan orang alim, semua jahil kebanyakannya. Dia rokok sujud. Dan solat jenazah tu. Dah jadi menyembah jenazah lah pula. Okey. Habis itu iftitah maksudnya ialah pembukaan. Doa ini disunatkan untuk dibaca selepas takbiratul ihram sebelum memulai bacaan al-Fatihah. Sunatnya bila? Lepas takbiratul ihram. Sebelum memulai bacaan al-Fatihah. Masa itulah sunat. Okey. Jika sudah mula memasuki al-Fatihah walaupun dengan membaca ta'awuz atau basmalah, maka luputlah sunatnya sekalipun terluput. Jika dia Allahu Akbar, lepas tu dia terbaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun dia terbaca bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah dengan bismillah itu adalah bacaan untuk kita masuk pada al-Fatihah. A'udzubillah tak masuk lagi, tapi a'udzubillah lepas pada bismillah. Ataupun dibaca bismillah. Bismillah itu sudah satu ayat daripada Fatihah. Kalau dia dah terbaca yang tu, maka luputlah sunatnya. Maka tidak disunatkan lagi membaca takbiratul ihram. Jelas tak? Maknanya Ustaz, doa iftitah tu tak perlu kita nak mula dengan bismillah. Ya.
Tak, kalau kita mula bismillah tak boleh baca dah lah. Oh, macam tu Sebab kadang-kadang orang baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Sebab bismillah itu untuk mula kita Fatihah. Dalam semayang. Dalam semayang lah ni, dalam semayang. Oh, makna Allahu Akbar kabira teruslah. Lepas kita Allahu Akbar. Oh, betul Allahu Berhenti Akbar sekejap. kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Tapi Kita kalau baca bismillah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dah belum baca lagi doa iftitah ni. Kita pun nak mundur balik. Tidak lagi. Walaupun boleh kita baca ke, Ustaz? A'udzubillah. Tak boleh ke? Kalau baca tidak membatalkan, tetapi sunatnya sudah habis. Oh, tak dapat sunat, Tak pahala dapat sunat. sunat dah. Tak dapat sunat dah. Oh. Tak dapat sunat iftitah tu lah maknanya kan. Tak dapat sunat dah. Jadi apabila tak dapat sunat, buat apa baca? Tidak. Sebab dah terbiasa selalu bila start je baca A'udzubillah. Lepas tu ingat Ustaz punya cakap dah ni dah. Tapi dah terbaca A'udzubillah. Betul. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lah Ustaz. Ustaz selalu. Sekarang dah aware lah, tapi cuma sebab benda tu dah jadi macam kita punya ni kan. Selalu ter. Okey, baca bismillah tak boleh dah baca Allah tu. Doa iftitah. Paling kena alert. Kena. Okeylah. Allah. Itu pentingnya belajar. Allahu Akbar. Maksudnya Ustaz, untuk bacaan doa iftitah ni kita tak perlu memulakan dengan bacaan basmalah kan? Tak boleh. Mana Tak boleh. Tak perlu, tak perlu. Kalau kita mula basmalah kena masuk Fatihah lah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Tak payah dah Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tak payah. Tak dapat dah lah. Mampu Tak 40 payah. tahun. Mula bismillah tu masa Takbir. untuk baca takbir doa iftitah tu sudah habis. Dah tidak disunatkan lagi dah. Luput sunatnya. Sekali pun terlupa. Okey. Kadang-kadang kita terlupa. Okey, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlupa tu. Okey. Lepas tu pun aku tak baca Fatihah doa iftitah lagi. Dia pun Allahu Akbar kabira. Baru nak bismillah Fatihah. Itu sudah lebih masa, dah tak ada masa lagi lah untuk tu. Jelas tak ni? Jelas. Okey, jelas. Yang seterusnya. Tidak disunatkan kepada orang masbuk dan ketika kesuntukan masa. Iaitu dia solat akhir waktu lah. Maksud dia ni semayang akhir waktu. Yang pertama, tidak disunatkan pada orang masbuk. Dia pergi semayang lambat. Okey. Dia pergi tengok-tengok tu imam sama ada solat tu solat solat yang jahar, yang kuat imam baca. Okey. Ataupun solat yang sir, asar, zuhur. Tapi dia rasalah dia pergi lambat. Dia pergi Allah Akbar tu imam dah tengah semayang dah. Jemaah tengah semayang dah. Maknanya kemungkinan kalau dia baca doa iftitah habis doa iftitah orang rokok contohnya. Jadi dia jangan baca. Tidak sunat dia baca. Sebab nanti problem kepada dia yang boleh menyebabkan kalau dia tak belajar tentang muwafiq masbuk dalam semayang dia batal. Okey, muwafiq masbuk ni bab lain pula ni. Ini sangat penting sangat ni kalau orang semayang berjemaah. Kalau kita tak faham muwafiq masbuk, hukum-hukum dia, kemungkinan semayang kita tu tak sah. Okey. Apa faham? Apa itu masbuk? Orang masbuk tak sunat baca doa iftitah. Masbuk tu apa? Dia masuk solat jemaah lewat, dia terlepas bacaan Fatihah dalam
rakaat pertama. Lepas tu dia kena tambah rakaat yang dia terlepas. Orang lain? Sebut apa? Okey, kita ambil muwafiq lah dulu sebab dia muwafiq dan masbuk. Siapa faham muwafiq, maka dia fahamlah masbuk. Maka kita ambil muwafiq. Muwafiq tu apa? Dia muwafiq masbuk ni hanya berlaku kepada orang yang sembahyang berjemaah, orang sembahyang seorang-seorang tak ada muwafiq masbuk ni. Dia sempat sama-sama baca Al-Fatihah. Kan? Dalam rakaat pertama dengan imam. Muwafiq. Rakaat kedua? Dia ikut dengan imam daripada awal lah Ustaz dapat rakaat penuh dengan boleh tak berlaku rakaat pertama dia masbuk, rakaat kedua dia muwafiq. Rakaat ketiga dia masbuk balik. Okey, muwafiq ni dia berlaku kepada orang solat jemaah, orang sembahyang seorang-seorang tak ada muwafiq masbuk ni. Dan dia hanya berlaku kepada makmum. Imam tak timbul muwafiq masbuk. Makmum lah. Okey. Kalau orang sembahyang seorang-seorang tak pergi masjid tu, dia bukan muwafiq, bukan masbuk. Mungkin munafik. Bukan muwafiq, mungkin munafik. Sebab dalam hadis sahabat meriwayatkan bahawa sahabat Nabi SAW menyatakan bahawa orang-orang yang tak datang berjemaah bersama Nabi di Masjid Nabawi itu, yang kami kenal mereka adalah munafik. Yang tak datang sembahyang jemaah tu, kata sahabat, yang kami kenal itu adalah orang-orang yang munafik. Sembahyang seorang-seorang kat rumah. Jadi orang ni dia bukan muwafiq, bukan masbuk, mungkin dia munafik lah. Dia orang lelaki lah ni. Okey. Kepada orang muwafiq cara ringkasnya ni kena betulkan juga ni dalam kefahaman masyarakat kita. Saya dah mengajar banyak tempat orang tak faham muwafiq masbuk. Dia duduk pakai dia belajar dulu. Masa sekolah dulu. Iaitu apa muwafiq? Orang yang sempat baca Fatihah bersama imam, muwafiq. Masbuk, orang yang tak sempat baca Fatihah bersama imam, masbuk. Salah tu. Tidak semestinya orang sempat baca Fatihah bersama imam itu muwafiq. Dan tidak semestinya orang yang tak sempat baca Fatihah bersama imam itu masbuk. Tak mestinya. Tarikh yang salah yang lama orang pegang. Sempat tak sempat. Okey, saya bagi satu situasi. Contoh ni. Kalau contoh macam ni. Kita sembahyang maghrib, katalah. Okay, sembahyang maghrib. Tu imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Lepas tu kita baca doa iftitah. Tu imam pun confirm baca doa iftitah. Lepas tu imam baca Fatihah. Okey. Masa tu imam baca Fatihah, kita buat apa? Kita diam je lah kan. Dengar imam baca Fatihah sampai waladhdallin amin, kita pun amin bersama imam. Betul? Bila kita akan mula baca Fatihah? Selepas amin. Tapi masalah lepas amin tu kita tu imam baca cepat, baca inna ataina pula tu. Kita baru Malik Yaumiddin, dia dah habis dah inna ataina, dia pun dah rokok. Bahawa kita baru Malik Yaumiddin. Kita ni muwafiq ke masbuk? Masbuk. Kita tak sempat baca Fatihah ni, tu imam dah rokok dah. Kita muwafiq ke masbuk?
Muafiq. Masbuk. Itu muafiq ke masbuk? Masbuk sebab imam dah rukuk. Jadi dia pun rokok lah. Sebab muafiq, kalau muafiq dia kena habiskan Fatihah. Kalau masbuk dia kena rokok bersama imam dan rokok dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Dah confused dah Ustaz. Confused tu pasal apa? Sebab tak faham muafiq masbuk lah. Betul. Okey. Kalaulah kita berada di situasi itu, kita nak rokok bersama imam ke ataupun nak habiskan Fatihah? Habiskan Fatihah. Kalau habiskan Fatihah, kita Saya adalah rokok, muafiq. saya rokok. Kalau kita habis Fatihah, makna kita muafiq. Kalau kita rokok, bermakna kita masbuk lah. Jadi yang mana satu? Biasa kita rokok. Kita sekarang ni tak sempat baca Fatihah. Kenapa rokok? Tapi kita tak boleh baca Fatihah kena. Sebab kita Saya masbuk. habis baca Fatihah kan Fatihah tu kan. Saya habiskan baca Fatihah. Tak Fatihah tu rukun. Kita nak ikut imam Ustaz. Baca Fatihah. Lepas baca Fatihah tu cepat-cepat rukuk. Kita membicarakan dalam mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi tak ada masalah. Pasal apa? Sebab mazhab Hanafi tidak boleh baca Fatihah apabila imam dah baca. Jadi mazhab Hanafi tidak timbul masalah muafiq masbuk. Sebab dia tak baca Fatihah. Makmum dia. Dia tak imam rokok, dia rokok. Settle. Kita ni Fatihah wajib dibaca. Maka akan timbul masalah muafiq masbuk. Okey. Muafiq bukan bermakna kita sempat baca. Masbuk bukan bermakna kita tak sempat baca. Macam suatu situasi yang saya sebutkan tadi, makmum itu ialah muafiq dan dia wajib habiskan Fatihah. Kalau dia rokok bersama imam, sembahyangnya batal. Dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Dia muafiq. Muafiq wajib menghabiskan bacaan Fatihah. Jadi muafiq itu apa? Muafiq ni dalam mazhab Syafi'i ialah orang yang sempat berdiri bersama imam dalam kadar masa dalam kadar masa dia boleh menghabiskan bacaan Al-Fatihah dengan kadar yang sederhana. Sebelum imam rukuk lah maksudnya. Itu dia muafiq. Maksudnya bukan dia baca tak baca. Dia berdiri itu, lepas dia Allah Akbar, dia berdiri itu sebelum imam rukuk, tempoh masa tu kalau dia baca Fatihah sempat tak habis Fatihah? Tempoh masa tu. Kalau ada tempoh masa tu, orang tu nama dia muafiq. Dalam masalah yang saya sebut tadi, orang tu ada tak masa dia tu? Cukup tak masa dia tu? Cukup. Apa dalil cukup? Dia dah habis baca doa iftitah. Doa iftitah tu sama panjang dengan Fatihah dah. Lepas tu imam baca Fatihah pula. 2 Fatihah dah masa dia situ, dia berdiri tu. Jadi confirm dia muafiq. Masbuk macam mana lah? Masbuk ni dia masuk Allahu Akbar tu tempoh masa pendek sangat, tak sempat kalau dia baca Fatihah dengan kadar yang sederhana. Contoh, dia Allahu Akbar tu imam tengah baca kuliah. Lakum dinukum waliyadin. Dia hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu imam pun walakum dinukum waliyadin. Rokok. Makna kalau macam tu kita tempoh masa kita sikit sangat, tak sempat nak habis. Itu nama dia masbuk. Yang masbuk macam tu dia terus rokok. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Sebab apa? Tempoh masa dia berdiri itu tak sempat kalau dia baca Fatihah pun. Tapi dia kena baca Fatihah sekadar yang dia mampu. Jangan bila Allah Akbar dia diam je. Kalau diam tak sah juga lah. Dia kena baca kalau 2 ayat lah. Ya. Maknanya Al-Fatihah tu tak sempat habis, dia terus ikut rukuk. Sebab dia masbuk. Bukannya muafiq.
Kalau muafiq dia kena baca habis. Baik. Ustaz nak tanya. Ustaz, sampai kalau kita nak masbuk ni sampai mana yang kita boleh masbuk? Maksudnya setakat kalau imam dah rokok kita boleh masbuk lagi ke ataupun masa Sekejap ya. Sekejap. Saya nak pindah tempat sekejap. okey. 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 Tak apalah, tak jelas sikit sini. Nampak. Sini pula. Tak nampak. Okey. Okey, dah nampak Ustaz. Okey, nampak jelas ya? Okey. Apa mana ni? Muafiq masbuk. Okey. Soalan. Tanya soalan. Soalan tadi Ustaz, sejauh mana makmum kita ni boleh join imam masbuk ni? Maksudnya setakat rukuk aja ke ataupun sampai sujud je ke? Sebab saya pernah juga tengok orang yang imam tu dah sampai sujud dia masbuk juga. So saya nak fahamkan sebenarnya kita boleh join. Okey, dia macam ni. Kalau kita datang berjemaah, lepas takbiratul ihram, kita kena buat apa yang imam buat. Jelas? Iaitu kita Allah Akbar, imam tengah sujud, kita pun terus turun sujud. Imam tengah duduk antara dua sujud, terus turun duduk antara dua sujud. Kita tidak boleh buat apa yang imam tak buat. Contoh, kadang-kadang kita pergi lewat. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Masa kita takbiratul ihram itu imam tengah rukuk. Kita nak kejar imam rukuk sebab kalau kita dapat rukuk, mana dapat rakaat kan? Betul tak? Yang kita belajar. Sempat dapat rukuk, dapat rakaat. Okey, tak dapat rukuk bersama imam, tak dapat rakaat. Maka dia Allahu Akbar. Apabila Allah Akbar, dia nak turun je rukuk, tu imam sami Allahu liman hamidah. Imam sami Allahu liman hamidah, dia tak turun lagi rukuk. Jadi dia tak boleh rukuk. Dia kena sami Allahu liman hamidah juga. Kalau dia turun rukuk, sembahyang dibatal. Bukan dia tak dapat rakaat ya, bukan tak dapat rakaat. Sembahyang dia batal, dia kena sembahyang semula. Sekali lagi Ustaz, ulang. Kita pergi solat berjemaah. Kita faham solat berjemaah ni kalau nak dapat rakaat kena sempat rokok bersama imam. Apa maksud sempat rokok? Iaitu sekadar subhanallah, bukan letak tangan kat lutut. Kalau letak tangan kat lutut saja tak iman sami Allah liman hamidah dah, dia tak dapat rakaat tu. Okey. Jadi kadang-kadang orang ni dia pergi, dia tengok tu imam tengah rukuk, dia pun Allahu Akbar, dia pun nak rukuk. Masa nak turun rukuk tu, tu imam sami Allahu liman hamidah. Dia jangan turun rukuk. Kalau dia turun rukuk bermakna dia buat apa yang imam tak buat. Imam dah selesai dah buat. Dia rukuk. Bermakna dia rukuk seorang-seorang, bukan ikut imam. Maka sembahyang dia batal. Dia kena cepat-cepat tukar ikut tindakan imam ya Ustaz? Ya. Maknanya kalau sami Allah liman hamidah, dia bangun je lah. Dia dah keadaan berdiri dah kan. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd, dia Rabbana lakal hamd je lah. Tapi malangnya ramai juga yang saya tengok, tu imam dah sami Allah hamidah, dia rukuk juga. Dah lah dia rukuk, dia kira dapat rakaat pula, tak tambah dah lepas tu. Sedangkan dia bukan
dia rakaat pun tak dapat, sembahyang pun batal. Kita jangan buat apa yang imam tak buat. Jadi berbalik pada muafiq masbuk. Muafiq ni ada masa ya. Masa tu ada. Contohnya saya dah test beberapa tempat kan. Berapa lama yang kita katakan masa tu. Masa untuk orang baca Fatihah sekadar sederhana tu kata. Lebih kurang dalam 30 saat. Lebih kurang 30 saat. Maksudnya kalau seorang tu Allahu Akbar ada 30 saat sebelum imam rukuk, maka dia muafiq. Dia kena wajib habiskan Fatihah. Dan dimaafkan kepadanya 3 rukun yang panjang. Itu kena belajar buat muafiq masbuk pula lah. Kalau tak sempat 30 saat, maka dia masbuk. Dia rukuk ialah bersama imam. Sekadar mana yang dia baca. Kalau sampai ihdinas siratal mustaqim untuk imam rukuk je lah. Oh, okey. Dia bukan masalah sempat tak sempat. Hatta kepada orang yang tak baca Fatihah langsung sekalipun, dia tetap muafiq kadang-kadang. Contoh macam ni, dia tak sempat baca Fatihah langsung. Dia dengar imam Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dia pun Allahu Akbar. Takbir sama dengan imam dah ni. Dia baca doa iftitah. Tok imam baca doa iftitah, dia baca doa iftitah. Tok imam baca Fatihah, dia diam sebab nak tunggu imam amin. Lepas tu baru baca Fatihah. Tapi tiba-tiba lepas amin tu, imam terlupa baca surah. Pak amin, Allahu Akbar. Imam rukuk terus. Tak baca Fatihah. Dia baru bismillah. Tok imam dah rukuk. Macam mana? Dia kena sujud rukuk bersama imam ke dia kena habiskan baca Fatihah? Macam mana? Ikut imam. Kena faham. Dia ni muafiq ke masbuk dulu? Muafiq. Muafiq. Sebab apa? Tempoh masa 30 saat tu dia ada. Apa dalilnya? Dia dah baca doa iftitah dah tadi. Imam dah baca satu surah Fatihah dah. Bukanlah, dah masa lagi. Okey. Dia mana situ dah 2 Fatihah dah dapat masa tu. Dan lebih dah. Dia mana dia muafiq. Apa hukum muafiq? Wajib habiskan Fatihah. Lalu dia rukuk, batal lah. Jadi maknanya takrif yang mengatakan, dengar ni, takrif yang kata muafiq sempat baca Fatihah bersama imam. Masbuk tak sempat baca Fatihah, tak betul. Salah takrif tu. Okey, soalan apa dia? Ustaz, kalau macam tu, contoh kan kita muafiq tadi kita kena habiskan Fatihah kan, tapi masa tu Ustaz imam dah rukuk semua, kita lambat tak apalah Ustaz. Contohnya macam kita dimaafkan 3 rukun yang panjang. Ni dalam buat muafiq masbuk ni 3 rukun yang panjang. Maknanya tu imam rukuk dikira 1. Okey, kita terus baca Fatihah. Tu imam sami Allah mahmidah tak dikira, itu rukun pendek. Tu imam sujud dikira 2. Itu rukun panjang. Tu imam Allah Akbar Rabbil Fili, itu tak dikira. Itu rukun pendek. Tu imam sujud sekali lagi, itu rukun panjang. Itu yang dimasukkan 3 rukun panjang tu. Tapi kebiasaannya apabila kita tahu ni kita ni dah terlambat, biasa kita baca cepat sikit lah. Kebiasaannya lah. Maknanya tu imam masa Rabbil Fili tu kita rasanya dah habis kita baca Fatihah tu. Maka apabila habis kita rukuk lah. Bolehlah, maknanya kita sempatlah dengan imam tu. Okey, rukuk. Janganlah rukuk panjang-panjang. Biasa kita ketinggalan ni, kita cepat-cepatlah sikit. Kebiasaan macam tu lah. Jelas tak? Okey, jelas Ustaz. Thank you. Macam mana? Syakir, okey? Jelas ke tak? Jelas Ustaz. Okey. Dia muafiq masbuk ni satu perbahasan yang panjang ya. Memang saya ada satu presentation lah tentang muafiq masbuk ni. Makan masa berbulan-bulan jugalah kalau kat surau masjid saya buat. Sebab benda banyak. Yelah kita nak dapat pahala 27 kali ganda daripada sembahyang seorang.
mestilah peraturannya lain. Mestilah ilmu yang untuk kita dapat 27 tu mesti lebih. Takkan sama dengan sembahyang seorang. Betul. Jadi itu kena belajar lain tu. Kalau kita baca kitab fiqh sekalipun, kita ada kitab solah. Lepas tu ada pula kitabul jamaah. Solatul jamaah. Kalau kita baca kitab fiqh, mula-mula dia akan kata kita kata bab semayang. Lepas bab semayang, bab solat berjemaah. Bab lain pula. Jangan cukup belajar bab solat tu, lepas tu kita nak semayang jemaah. Kita tak belajar apa-apa. Tak kena, mungkin semayang kita batal. Ustaz, Ya. kalau kita buat kesimpulan, katakan muafiq tu maksudnya ialah makmun yang mempunyai masa yang cukup bersama iman untuk membaca Al-Fatihah. Betul tak? Boleh diterima. Boleh diterima. Masa yang cukup tu bukan nisbah pada dia, bukan nisbah pada imam. Itu dia dalam kitab fiqh kata bacaan Fatihah yang sederhana pada uruf. Itu pada kebiasaan orang ramai. Bukan pada kebiasaan dia dan bukan pada kebiasaan imam. Mungkin sederhana pada dia, cepat pada orang lain. Mungkin lambat pada dia, cepat pada orang lain. Mungkin cepat pada dia, lambat pada orang lain. Dia tak. Dia kebiasaan orang macam mana. Dan saya cuba test kat mana-mana masjid lebih kurang tidak melebihi 30 saat. Cubalah buat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Cuba buat. Lebih kurang ada 30 saat je. Kalau kita dapat masa tu, maka kita muafiq. Tak dapat masa tu, kita masbuk. Bukannya sempat baca, tak sempat baca. Jadi doa iftitah ni tidak disunatkan kepada orang masbuk. Okey. Kalau kita baca juga problem kita nanti. Kalau tak belajar tentang muafiq masbuk, kemungkinan mayam boleh batal. Begitu juga kepada orang yang sembahyang di akhir waktu. Maknanya kalau dia baca doa iftitah, kemungkinan belum beri salam masuk orang dah azan solat waktu lain. Jadi kalau dah lewat tu tak payah baca sunat. Dia ambil sunat doa iftitah ni. Jelas setakat ni? Okey? Okey Ustaz. Okey. Terdapat lebih kurang bacaan 12 doa iftitah yang diriwayatkan dalam hadis. Namun dalam konteks umat Islam di Asia Tenggara, kita mengambil iftitah seperti yang di atas. Kalau sebenarnya doa iftitah ni banyak. Boleh carilah, tapi saya tak galakkan sangatlah untuk bolehlah yang kita amal sekarang ni okey dah tu. Tapi kalau kita dengar ada orang baca lain, itu tak apa. Ada hadis lain. Ada 12 riwayat hadis. Macam mana doa iftitah. Okay. Yang Nabi ajar kepada sahabat, antara hadis yang sahih, Nabi mula dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Bukan Allahu akbar kabira. Nabi tak mula dengan Allah akbar kabira. Nabi mula dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard sampai habis yang itu. Satu hari ketika Nabi tengah sembahyang, Nabi dengar ada seorang sahabat lepas Allahu Akbar, dia kata apa? Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhi alladhi. Maknanya dia dengar sahabat ada tambah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira tu. Sedangkan Nabi tak ajar. Ada sahabat tambah. Jadi apabila lepas sembahyang, Nabi pun paling belakang. Nabi kata, siapa ada baca tadi? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tanya. Sebab benda tu Nabi tak ajar. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengaku, saya wahai Rasulullah. Sebab Rasulullah ni dia dengar orang baca belakang tu. Dan dalam hadis Nabi kata, aku nampak apa yang
siapa yang ada belakang aku. Walaupun mata Nabi depan, tapi Allah bagi dia nampak apa yang berlaku di belakang. Dan Nabi dengar apa yang berlaku di belakang. Jadi apabila sahabat baca tu, Nabi tanya, siapa yang baca tadi? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira tu. Maka tiba-tiba seorang sahabat kata, saya wahai Rasulullah. Dia mengakulah. Mula-mula dia takut juga tu. Dia mengaku. Kata Nabi SAW, sangat ajaib, dia kata. Oh. Aku nampak pintu-pintu langit terbuka ketika kamu menyebut Allahu Akbar kabira tu. Masya-Allah. Maka yang meriwayatkan hadis ini hadis sahih, yang meriwayatkan hadis ini Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Dia kata lepas pada peristiwa itu aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira dalam doa iftitah. Sebab apa? Pintu-pintu langit terbuka. Jadi yang kita baca ini itu riwayat yang terbaik lah tu. Tak payah tukar lah, kita ambil yang tu lah. Sebab pintu-pintu langit terbuka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Selepas tangan diletakkan, sambungan lagi. Apa yang kita buat lagi? Lepas kita baca doa iftitah, apa yang perlu kita buat? Saktah di antara doa iftitah dan ta'awuz. Lepas doa iftitah tu ada saktah lagi. Berhenti sekejap. Wa ana minal muslimin. Berhenti sekejap. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tak ada saktah. Sunat kita berhenti. Wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru a'udzubillah. Dan okey. Lepas itu baru baca a'udzubillah sebelum membaca surah Al-Fatihah. Okey, a'udzubillah. Lepas tu baca a'udzubillah. Ta'awuz tu adalah sunat hai'ah ya. Sunat hai'ah juga. A'udzubillah. Baca a'udzubillah. Sebab yang jadi Fatihah ialah bismillah. A'udzubillah tu sunat hai'ah juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itulah ta'awuz. Okey. Apa maksud a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam. Kemudian saktah di antara ta'awuz dan surah Al-Fatihah. Okey. Lepas a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saktah lagi. Oh. Saktah. Okey, berhenti lagi. Bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, bukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mula. Kena ada saktah, berhenti. Okay, baru mula bismillah tu dah mula Fatihah lah tu. Okey. Rukun keempat baca Fatihah kita berhenti setakat ni dulu. Okey. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.